Assalamualaikum, saya Fiz Sarudin. Kembali kepada segmen ulasan bersama Amaz dan ini adalah ulasan untuk Acer Nitro 16. Bagi mereka yang tak biasa beli produk Acer, anda mungkin tak tahu beza Predator dengan Nitro. Dan saya boleh katakan anda sekarang bahawa Nitro ialah siri yang di bawah Predator dengan harga yang lebih mampu milik. Dan bila cakap harga mampu milik, banyak ada orang kata negative connotation, katakan tak bagus lah, kurang berkuasa lah. Tapi saya boleh katakan sekarang upfront bahawa Acer Nitro 16 di tangan saya sekarang ialah sebuah komputer riba yang bukan sahaja berkuasa untuk gaming, tapi cocok melakukan pelbagai kerja dan pada waktu yang sama tak terlalu merabakkan poket anda. Seperti biasa, sebelum mulakan ulasan, mari kita tengok spesifikasinya di skrin anda sekarang. Jadi kita mula dulu dengan rekaan, pasal rekaannya adalah mungkin elemen yang paling lemah pada Nitro 16. Anda boleh lihat bahawa bahagian depan ni plastik dan ianya lembik. Kemudian tubuhnya juga plastik sekali lagi. Dan bila anda ketuk dan anda main segalanya, memang rasa murah. Tapi inilah hakikatnya bila anda membeli sebuah komputer riba gaming yang lebih mampu milik. Dengan anda lihat siri Predator, anda boleh nampak bahawa binaan logamnya nampak lebih mewah. Tetapi saya boleh katakan kepada anda, walaupun ianya nampak murah, ianya masih lagi mempunyai pelbagai ciri yang anda perlukan. Saya kata begini pasal anda boleh lihat kat belakang ni, masih lagi terdapat HDMI 2.1, ada USB 4.0, bukan satu tetapi dua. Dan bahagian sisi pula terdapat lagi USB-A. Saya boleh kira sekarang ada 3 USB-A, ada kad micro SD dan juga ada palam untuk LAN. Pendek kata, sekiranya anda tak mahu membawa penyesuai, Nitro 16 menawarkan kesemua I/O yang anda perlukan untuk kerja-kerja seharian. Ditambah lagi dengan saya rasa rekaan lubang udara yang sangat ergonomik. Saya katakan begini pasal terdapat dua bahagian penyedut pada bahagian sisi dan kesemua udara panas dihembuskan ke belakang. Jadi isu di mana ada udara panas menghembus kembali kepada anda tak akan berlaku pada Nitro 16 ini. Jadi anda boleh game sepanjang hari dengan cukup selesa. Cuma apa yang saya boleh katakan, kerana komponen tadi anda boleh lihat memang ada RTX 4070 yang sangat berkuasa. Bila saya crank up everything to the max, kipas yang digunakan pada Nitro 16 ini adalah sangat bising. Sangat bising sampai bila saya nak lakukan testing dekat office, saya kena pergi studio pasal mengganggu saya punya dua colleague kat tepi. Jadi minta maaf Andrew, minta maaf kepada Nazrin pasal masa testing hari tu bising macam bunyi kapal terbang nak take off. Seterusnya kita pergi pada skrin dan skrinnya adalah 16 inci WQXGA 165Hz dengan Nvidia G-Sync, spesifikasi yang cukup mantap. Itu bagus, tapi saya rasa dia punya ciri yang paling saya suka pada skrin ni ialah nisbahnya 16:10. Saya tahu ada argument 16:9 atau 16:10. Saya boleh mengaku bahawa 16:9 lebih sesuai untuk main game dan juga untuk menonton video. Tetapi saya merasakan 16:10 ialah nisbah yang paling bagus untuk daily use. Berapa kerap anda main game pada komputer, berapa kerap anda tonton video pada komputer berbanding dengan lakukan kerja. Saya rasakan dengan the extra verticality dengan 16:10 tadi, nak jalankan pelbagai aplikasi dan productivity adalah lebih bagus. Dan bagi saya yang gunakan laptop ni mostly untuk sedikit editing dan juga nak sunting video sikit, 16:10 ialah nisbah yang paling cocok untuk orang yang macam saya. Baik, pada awal saya cakap pasal gaming. Jadi dengan spesifikasi yang best, 32GB RAM DDR5, RTX 4070 dan juga SSD yang cukup pantas, macam mana prestasinya? Well, anda boleh lihat prestasinya di skrin anda sekarang. Ianya adalah cukup tinggi dan cukup memuaskan. Saya sebenarnya cukup impressed dengan kelajuan SSD-nya yang hampir 13GB per second. Almost twice kelajuan ada satu workstation yang Ais review tempoh hari. Dan ini memastikan bila saya nak loading game dan saya nak pasang game, tak ada isu. Kemudian dengan 32GB RAM di DDR5, sekali lagi pelancaran pelbagai aplikasi dan game dapat dilakukan dengan pantas. Dan kalau anda boleh lihat sekali lagi dekat markah penanda aras yang kami lakukan menggunakan Cinebench dan juga 3D Mark di skrin anda sekarang, ianya cukup tinggi dan orang kata on the upper percentile untuk sebuah peranti gaming. Orang kata markah penanda aras ni sintetik, macam mana dengan real life? Jadi saya boleh katakan saya sempat uji Nitro 16 ini dengan permainan terkini Hitman 3 dan juga Starfield. Saya boleh main Starfield pada tetapan paling tinggi, semuanya high pada resolusi Quad HD tempoh hari. Saya sambung pada TV, memang lancar dan memang pantas. Ini sebelum saya on DLSS. Dengan kad RTX 4000 series ni, anda tahu ada DLSS 3.5, jadi kadar bingkai dan resolusi yang lebih baik boleh saya nikmati kalau saya patch. Jadi boleh saya katakan untuk mereka yang nak main current generation game memang tak ada isu, tapi bagi orang macam saya yang suka main game yang agak lama yang dah berusia, lagilah boleh crank up the graphics, boleh crank up dia punya tetapan. Jadi saya tak ada anything negatif nak cakap dari segi kemampuan grafiknya.
Papan kekuncinya pula mempunyai 4 zon RGB yang anda boleh customize menerusi butang NitroSense yang terbina pada papan kunci. Dan butang NitroSense ni anda boleh tekan anytime, bukan saja nak ubah sistem warna pada papan kekunci, tetapi anda juga boleh lakukan tetapan lain macam anda nak overclock kipas ke, anda nak ambil mode senyap ke untuk kipas. Jadi kesemuanya boleh dikawal dengan hanya satu butang. Ini adalah sama dengan siri Predator yang mereka tawarkan. Jadi dari segi ciri, Nitro dan juga Predator tak ada bezanya. Papan kekuncinya saya rasakan keras dan solid, sesuai untuk gaming tetapi mungkin tak berapa selesa untuk melakukan kerja. Saya admit bahawa ini memang untuk gaming, jadi saya tak salahkan Acer untuk menawarkan papan kekunci yang tak berapa selesa nak buat kerja. Tapi all in all, saya rasakan ianya binaan yang cukup bagus, higher quality daripada tubuh yang tadi bunyi agak rompong. Akhir sekali kita pergi pula pada bateri, dan ini adalah benda yang paling lemah pada Nitro 16. Kalau saya tak plug in kat belakang ni, saya boleh dapat sekitar 2 jam sahaja. Ini dengan graphic card tak activated. Kalau saya edit gunakan Premiere Pro misalnya, tak plug in, lagi dah cepat. Macam air dia punya habis tu. Tapi satu lagi isu yang mungkin anda perlu tahu juga, dengan plug in, dia punya plug tu besar. Besar dia memang macam batu bata nak bina rumah tu, dan ianya agak berat. Jadi kalau anda merasakan nak bawa Nitro 16 ke mana-mana, pastikan anda bukan sahaja ada bag yang besar, nak muatkan power supply brick yang besar, laptop yang cukup besar dan juga tebal, anda juga perlu mempunyai tubuh yang tertahan lah pasal berat dan besar. Jadi Acer Nitro 16 ni dah ditawarkan kat Malaysia sejak pertengahan Ogos yang lalu dengan harga bermula RM5,799 dan model berdatangan saya ini RM7,999. Memang orang kata agak mahal RM8,000 untuk sebuah komputer riba. Tapi kita sekarang hidup di zaman di mana anda boleh beli telefon pintar harga pun lebih RM8,000 macam iPhone 15 Pro Max dan juga Samsung Galaxy Z Fold 5 tempoh hari. Dari segi material saya rasakan ada lagi banyak. Anda boleh lakukan lagi banyak perkara dengan sebuah komputer gaming. Dan sekali lagi, jika anda lihat kepada komputer riba gaming yang lain, dari segi Predator ke, macam Razer Blade ke, harganya adalah lebih mahal. Dan saya rasakan untuk apa yang ditawarkan, spesifikasinya sangat baik tadi, dengan prestasi juga sangat memuaskan. RM7,999 ialah harga yang just nice. Dan saya juga merasakan ini adalah komputer riba yang menyasarkan golongan student yang tak nak belanja besar untuk sebuah gaming rig yang tak boleh dibawa ke mana-mana. Pada waktu yang sama, kalau anda engineering ke buat animation, CUDA Cores pada 4070 dengan kemampuan pemproses pada Ryzen 9 tadi adalah cukup memuaskan untuk lakukan bukan saja aplikasi macam Premiere Pro, tapi nak pakai 3D Max pun boleh. Jadi bukan saja boleh enjoy, kerja pun boleh buat. Baiklah, ini saja pendapat saya, Hafiz Sarudin, tentang Acer Nitro 16 ini. Seperti biasa, kalau suka sila like. Untuk lagi banyak berita teknologi terkini, sila pergi ke amaz.my. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.